Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung perbincangan kita pada bab yang ke-8 berkaitan tentang integriti dalam pengurusan Islam bahagian 2, yang mana kita akan bincangkan dua bahagian yang terakhir. Okey, apa yang dua itu? Iaitu pertama kita bercakap tentang integriti kewangan dan yang terakhir kita bercakap tentang integriti masa. Integriti kewangan ini kita bercakap apa yang berkaitan sekitar pengurusan maupun pentadbiran, iaitu bercakap tentang hal-hal yang berkaitan tentang belanjawan, hasil, perolehan, perakaunan dan juga pengurusan aset. Ini ruang lingkup yang kita bincang berkaitan tentang integriti kewangan. Kerana bahagian ini merupakan hal yang penting kerana sumber kewangan ini perlu diurus dengan cara yang jujur, secara adil, secara saksama. Tidak ada manipulasi terhadap kewangan yang diurus tadbir. Okey. Sebab itulah, bila kita bercakap tentang integriti kewangan, kita akan bercakap tentang amanah itu sendiri. Kan Islam menekankan amanah. Dan kita boleh lihat daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau membawa dagangan, iaitu daripada barang dagangan Siti Khadijah, yang pada waktu itu beliau belum berkahwin lagi dengan Siti Khadijah. Maka ketika mana dagangan itu dijual, maka dia mendapat keuntungan yang besar. Maka sebab itulah layaklah Rasulullah SAW digelar Al-Amin. Bahkan gelaran Al-Amin ini diperolehi sebelum daripada itu lagi. Kemudian kita bercakap tentang bahawa etika pengurusan ini amat penting. Maknanya ada guideline untuk seseorang itu bercakap tentang bagaimana mengurus kewangan yang betul, tidak melakukan penyelewengan. Sebab itulah perlunya ada penghayatan nilai-nilai murni di kalangan penjawat awam maupun swasta. Oleh demikian, bila kita bercakap tentang integriti kewangan, perlu ada penekanan kejujuran di sini. Sebab itulah perlunya nilai-nilai yang dikatakan nilai-nilai murni. Apa yang dikatakan nilai-nilai murni? Nilai-nilai akhlak yang telah diajar oleh Islam terhadap kita sebagai umat Islam. Ataupun kita bercakap tentang etika secara umum. Maka hal ini amat penting. Oleh demikian, bila kita bercakap tentang hal ini, maka akan timbul isu-isu yang berkaitan integriti kewangan sekiranya terdapat manipulasi kewangan ataupun penipuan dan salah guna kuasa. Sebab itulah, apa saja isu itu tersebut? Iaitu pertama, kita bercakap tentang pecah amanah. Amanah yang diberikan kepada kita ataupun pada seseorang itu, kita selewengkan. Sehingga menyebabkan hal yang sepatutnya berlaku diselewengkan. Maka itu disebut sebagai pecah amanah. Sama juga dengan rasuah. Kita menggunakan kepentingan kita, kedudukan kita untuk memudahkan sesuatu hal, untuk menyebabkan hal itu mudah dapat dan mudah untuk diberikan kepada seseorang yang ada kepentingan di situ. Maka isu yang paling besar sekarang ini yang menjadi isu hangat di kalangan di kalangan penjawat awam dan baik pun swasta, iaitu isu tentang rasuah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan isu integriti kewangan, iaitu menyalahgunakan kuasa dalam posisi tugas. Sekiranya kita sebagai pemutus ataupun top management, maka kita menggunakan kesempatan posisi tugas kita itu untuk manfaat kepada orang yang punya kepentingan ataupun manfaat pribadi. Ini yang menjadi isu hangat sekarang ini. Okey, kemudian yang keempat, iaitu penyelewengan itu sendiri. Penyelewengan kewangan, kita menggunakan kesempatan-kesempatan dan ruang-ruang yang ada untuk mengambil manfaat daripada hal-hal yang sudah ada di hadapan kita. Mana kata lain, kita menyalahgunakan kepentingan itu sendiri untuk memberi
pulangan yang lumayan terhadap peribadi. Kemudian yang kelima, manipulasi kewangan untuk kepentingan peribadi. Ini yang jelas, kalau ada unsur-unsur penipuan, maka hal-hal yang melibatkan ada keuntungan di sebalik fasilitis kewangan yang disediakan, maka bila kita bercakap tentang kepentingan peribadi di situ, maka hal itu tidak dibenarkan kerana melibatkan isu tentang integriti ataupun isu tentang kejujuran kita terhadap hal-hal yang melibatkan tentang kewangan. Okey, seterusnya kita bercakap yang terakhir iaitu integriti masa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-As wal As, demi masa. Ini yang amat penting sebenarnya. Walaupun ayat itu mudah, sering kita baca dalam solat, tetapi bagaimana implementasi terhadap aktiviti pekerjaan kita setiap hari. Sebab itulah masa memainkan hal terpenting dalam pengurusan. Waktu bekerja 8 hingga 5, kita diberi ruang untuk kita bekerja. Apakah kita manfaatkan semaksimum yang mungkin untuk kita merangkah tugas kita dengan cara yang terbaik? Itu kita bercakap tentang harian. Apalagi kita bercakap tentang mingguan. Ataupun dalam konteks jangka masa pendek dalam masa setahun. Yang dibagi kepada empat sukuan. Sukuan pertama, sukuan ketiga, sukuan keempat. Ketiga dan keempat. Akhirnya, apakah matlamat organisasi itu tercapai? Apalagi kalau kita bercakap tentang jangka masa panjang dalam tempoh 3 ataupun hingga 5 tahun. Sebab itulah, integriti masa perlu ada pada setiap penjawat awam. Kerana kita melihat bahawa yang terlibat dalam swasta lebih banyak mengoptimumkan waktu pejabat mereka. Maknanya akan diperhalusi. Isu yang berlaku yang sekarang ini kita nampak iaitu isu penjawat awam yang kadang-kadang banyak menggunakan masa pejabat untuk kepentingan peribadi. Tempoh kerja yang ditetapkan selaras dengan aplikasi tempoh masa penjawat awam ataupun swasta yang bertugas. Maksudnya di sini tempoh kerja yang telah ditetapkan selaras dengan apa yang aplikasi yang realiti yang perlu ada pada masa penjawat awam. Sekiranya dia bekerja 8 jam, maka apa yang dimanfaatkan dalam 8 jam itu? Ataupun projek yang diberikan selama 2 bulan. Apakah masa selama 2 bulan itu dimanfaatkan untuk tugas yang telah diberikan kepada dia? Maknanya, oleh demikian, sasaran tempoh yang diminta majikan untuk menyelesaikan tugas dapat dilaksanakan secara optimum yang mungkin. Bahkan kalau mampu menyelesaikan tugas itu sebelum masa yang telah ditetapkan. Jika sekiranya waktu diberikan 3 bulan, kita mampu untuk melaksanakannya iaitu selama 2 bulan. Tetapi outputnya sama dengan kerja 3 bulan. Maka itu lebih penting, lebih bagus daripada kita melengahkan masa untuk mencapai tahap waktu yang telah ditetapkan oleh majikan. Dalam hal ini juga terdapat isu integriti dari segi aspek masa. Apa isu yang sering berlaku? Iaitu datang lewat untuk bertugas. Biasanya waktu bertugas yang rasmi iaitu pukul 8. Tapi kalau yang menggunakan punch card, yang menggunakan thumbprint dan sebagainya, itu tidak masalah. Sebab kita kena akur dengan waktu yang telah ditetapkan. Tapi sekiranya waktu bertugas itu dicatat dengan menggunakan buku log harian, apakah kita ada unsur integriti di situ? Apakah kita datang pukul 8.30? Sepatutnya kita datang pukul 8, tapi kita meletakkan sepatutnya kita datang pukul 8. Tapi kita datang dalam pukul 8.30. Apakah kita meletakkan di situ pukul 8.30? Ataupun kita tidak jujur, kita meletakkan pukul 8. Ini isu yang selalu kalau kita melihat dari segi isu datang lewat untuk bertugas. Yang kedua, menghantar projek di luar waktu yang telah ditetapkan. Sebab itulah saya menekankan para pelajar yang ada sekarang ini, mahasiswa yang akan menjadi bekerja juga satu hari nanti. Maka bila projek ataupun assignment yang diminta itu, jangan hantar daripada waktu ditetapkan. Jangan keluar daripada waktu yang ditetapkan. Maknanya kalau on time, kena on time.
Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu pejabat untuk kepentingan peribadi. Maknanya kita meletakkan waktu pejabat itu, kita gunakan, kita manfaatkan waktu peribadi untuk kepentingan kita, untuk kita masukkan di situ. Kemudian yang keempat, melengahkan kerja yang sepatutnya boleh siap daripada awal waktu yang telah ditetapkan. Melengah-lengahkan waktu. Ini tidak baik sebenarnya. Itu kita bercakap tentang isu integriti. Kemudian yang terakhir, isu dia apa? Pulang awal sebelum masa yang telah ditetapkan. Inilah yang dikatakan beberapa isu tentang integriti masa yang boleh memberi kesan yang buruk kepada organisasi. Saya rasa cukup ini saja pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu untuk kita membincangkan tentang isu-isu yang lain. Yang paling penting, bagaimana kita meletakkan isu integriti ini sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dalam Islam, iaitu kita meletakkan kejujuran yang sepatutnya dalam diri kita untuk manfaat organisasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.